Okay, pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, selamat tengah hari. Okay. Macam mana keadaan dekat asrama? Afif okey, Afif? Afif ada di talian? Ada. Afif, macam mana keadaan dekat asrama kan? Sekarang ni, Kena lapor sikit. Kata ada sekejap buat ni, yang kuarantin semua ada dekat sana. Yang setakat ni memang semua student ada dekat asrama you. yang kuarantin ni maksudnya yang orang luar ada ke dalam tu? Ada kuarantin yang positif 200 orang je you. Betul kan? Itu jangan pergi lah. Kat sana nampak bahaya. Sebab bahaya. Nah. Okey belajar. Untuk itu, untuk petang ni kita buka dulu kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik ya, so pada hari ini kita minggu lepas kita sudah bincang berkaitan dengan komunikasi. So hendak atau tidak kita bila bekerja dengan individu atau sesama manusia, tak perlu kerja dengan manusia pun, kadang kerja dengan binatang pun, dia kadang dengan mesin pun berkomunikasi kan. Kita bercakap dengan bahasa yang dia mudah faham lah. Kalau kita bekerja di organisasi ni, kalau bekerja di manusia, komunikasi ini tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan kerana manusia ini mempunyai pemikiran, perasaan, pengalaman yang ingin dikongsikan untuk menyampaikan maklumat lah, ataupun hasrat sesuatu itu. Jadi kita boleh katakan bahawa dalam komunikasi ini ia sesuatu yang mana kita tidak memang sama sekali tidak dapat elak. Dan kadang-kadang komunikasi ini boleh memberi kebaikan kepada kita, organisasi, kalau komunikasi itu berlaku dengan berkesan. Dan persoalannya bagaimana nak wujudkan komunikasi yang berkesan. Namun terdapat juga komunikasi yang tidak berkesan. Tidak berkesan, maka bila komunikasi tidak berkesan, maka kita lihat bahawa banyak berlaku kecelaruan, banyak berlaku ketidakseimbangan dalam syarikat tu. Maka berlakulah konflik. Berlakulah konflik. So hari ini kita akan bincang berkaitan dengan konflik. Dan konflik ni biasa pada asalnya kita lihat sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk. Tetapi sedar atau tidak, bagi syarikat-syarikat yang berdaya saing, yang korporat, yang bersifat multinational, mereka melihat bahawa perlu ada satu konflik di dalam sebuah syarikat tu supaya syarikat itu dapat berkembang. Kalau kita tengok kebanyakan manusia ataupun sesiapa saja dalam diri dia, dia menjadi hebat kadang-kadang disebabkan oleh konflik yang dialami dalam hidup dia. Konflik yang dialami di hidupnya. Dan sesuatu konflik itu bila dapat diatasi dengan cara yang berbaik dan berkesan dan membina, maka dia akan membina jati diri seseorang itu. Bukan pada individu tapi juga banyak juga memberi efek atau beri impak yang positif pada organisasi. Persoalan yang kita selalu ungkapkan, apakah peranan kita sebagai kaunselor dan bagaimana kita nak mewujudkan satu iklim organisasi yang membangun dengan konflik. Dengan konflik. Kalau kita tengok negara yang tidak ada sumber dan negara yang paling banyak malapetaka dekat dunia ni adalah Jepun. Jepun ni satu negara yang memang tak ada sumber. Bukan saja tak ada sumber, tetapi negara dia penuh dengan lingkaran api Pasifik. Lingkaran api Pasifik maknanya banyak gempa bumi. Maka negara dia akan berdepan dengan pelbagai risiko. Dan antara salah satu negara yang pernah dibom dengan bom atom iaitu dengan ledakan uranium adalah negara Jepun. Di mana Nagasaki dan Hiroshima pada 1945 macam tu, negara dia telah dibom. Jadi negara dia jadi jarak padang terkukur. Dah banyak rakyat-rakyat dia hampir mati dan ada yang cacat. Sampai sekarang pun ada kesan dia kalau kita boleh tengok di Nagasaki dan Hiroshima. Tapi persoalannya kenapa hari ini Jepun boleh bangkit sebagai negara yang maju. Dah banyak kereta-kereta di Malaysia terutamanya Toyota, Nissan, apa lagi? Honda, motor, Kawasaki semua. Kita dapati bahawa lahir daripada negara Jepun. Jepun. Walaupun negara dia tiada sumber, negara dia selalu berlaku gempa bumi, tapi ada benda-benda tu. Mungkin kehebatan negara Jepun ni sebab dia ada Ultraman kot. Ultraman dan apa ni Doraemon kot. Tu jadi negara dia jadi maju lah. Kita tak tahulah. Jadi kita tengoklah kita pergi bercuti. Salah satu tempat yang cikgu nak pergi selain daripada Madinah dan Mekah adalah Jepun lah. Mana tahu kalau ada peluang Ultraman turun masa tu, boleh kita tengok Ultraman secara real kan. Jadi tuan-tuan pelajar-pelajar, kita lihat bahawa bagaimana Jepun menaikkan semangat balik rakyat dia dengan membuang semua perkataan-perkataan negatif dalam kamus dia.
Jadi dia yang difaham adalah bangkit, bangun, cayuk-cayuk ni semua perkataan-perkataan dia sehingga dia menjadi satu kuasa besar. Dan hari ini banyak negara-negara yang mencontohi negara Jepun, terutamanya ada negara Korea. Negara Korea dulu adalah keterbelakang disebabkan perang, tapi mereka bangun apabila melihat negara Jepun boleh bangkit. Dan begitu juga kepada kita, Malaysia juga menjadikan Jepun sebagai role model kita dengan memperkenalkan dasar pandang ke timur. Kita lihat bagaimana Jepun pada ketika itu dia bangkit setelahnya negara dia dibom di Hiroshima dan Nagasaki, dan negara dia menjadi seorang bangsa yang sangat menghormati orang. Sebab Jepun pegang satu konsep, dia belajar satu benda. So dia belajar sebenarnya daripada bom tu. Kalau kita tidak hormat orang, jangan harap orang akan hormat kita. Atas dasar itu dia memperkenalkan satu budaya, iaitu budaya hide. Dia macam tunduk kan. Jadi itu adalah satu manifestasi penghormatan kepada orang. Kerana Jepun belajar, rakyat Jepun belajar, pemimpin dia belajar bahawa kalau kita tidak mahu menghormati orang, kalau kita tidak mahu belajar daripada kesilapan, negara kita akan terus maju, terus mundur. Jadi dia bangkit dengan satu semangat baru. Jadi dia wujudkanlah kan Doraemon, macam-macam cerita kartun-kartun sebenarnya untuk menaikkan semangat anak-anak dia supaya tidak takut kepada bencana. Tetapi bencana dan konflik yang berlaku dalam hidup tu dijadikan sebagai kekuatan untuk membangkitkan bangsa Jepun yang wujudlah budaya Kaizen tadi tu. Tidak pernah berputus asa, bekerja bersungguh-sungguh. Jadi kita lihat hari ini bagaimana Jepun dapat menguasai ekonomi. Dan kalau kat rumah kita tu mesti ada produk Jepun. Cuba cek nanti kat rumah. Dekat UMT pun mesti ada produk Jepun. Macam cikgu pun ada produk dia sebab cikgu pakai kereta Toyota kan. Jadi kita nampak walaupun Jepun tiada sebuah negara yang tiada sumber, negara yang kaya sumber ni ada Arab. Arab banyak sumber. Dia sumber minyak paling banyak. Lepas tu sumber emas. Tu sebab Arab, negara Arab dia punya duit dinar dan dia memang emas. Dinar tu emas. Sebab memang negara dia kaya dengan sumber. Tapi negara dia tidak digelar ke negara maju. Sebab sumber yang banyak itu tidak membuat dia kuat. Jadi apa membuatkan kita kuat kadang-kadang adalah disebabkan kita kekurangan sumber. Jadi bila kita kekurangan sumber, kita menguruskan sumber dengan baik. Jadi itu sebab pelajar bagaimana kita nak bawa falsafah-falsafah itu kepada organisasi bahawa kita berperanan sebagai melihat konflik itu sesuatu yang memberi manfaat kepada kita, kepada individu dan kepada organisasi. Ini kita nak lihat. Supaya kaunselor ni dia lihat daripada perspektif yang berbeza. Itu sebab kalau kita memahami konsep kaunseling ini, kita jarang untuk tertekan. Sebab kalau kita tertekan, kita tidak boleh mendengar masalah orang kan. Jadi kita melihat masalah ni sebagai sesuatu yang sebenarnya positif. Jadi lebih banyak masalah, lebih kreatif seseorang kaunselor itu dan lebih banyak kes yang dia ada, lebih mahir dan lebih cekap. Itu sebab pelajar cikgu selalu kata dengan keadaan macam ni, kita selalu melihat daripada perspektif yang berbeza. Kita kena train. Train diri kita, macam mana kita nak melihat sesuatu tu, masalah itu, sesuatu yang berbeza agar kita akan menjadi orang yang kuat. So hari ini kita akan tengok slide berkaitan dengan konflik itu sendiri. Okey, yang lain tu jangan tidur. Cikgu akan buat perbincangan sikit. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan konflik. Okey. Okey, konflik ni adalah satu situation dia panggil inevitable in one personal life, in organisation or even between nation. Maksudnya dia adalah sesuatu yang tidak kita boleh avoidable. Maksudnya unavoidable, tidak dapat dielakkan. Dia berlaku dalam kehidupan kita, organisasi ataupun antara bangsa, between nation antara bangsa ni maksudnya negara dengan negara kan. Jadi konflik is a process in which one party suggests that interests are being opposed by another party. Maka dia berlaku disebabkan ada pertentangan dari segi minat. Dia clash tau. Saya nak ke kanan, awak nak ke kiri. Clash lah. Dia clash. Kalau tak kita atasi dengan betul, dia berlanggar. Macam kereta kan. Ada yang melanggar belakang. Ada juga yang melanggar depan. Jadi bila clash, dua benda, tidak kira dari segi nilai ke, dari segi minat ke, dari segi apa saja, bila dia clash, satu nak ke sana, satu ke sini, tapi tidak ada macam satu garis panduan yang jelas, maka berlakulah konflik. Seorang kata B, seorang kata A. Campur lagi seorang lagi kata C. Bertambahlah konflik tu. Ini yang terjadi konflik. Jadi dia sebenarnya sesuatu yang dinamik dan dia
perlu dihadapi oleh setiap organisasi. Kita tidak boleh elak. Sekiranya kita elak daripada konflik, sebenarnya kita tak akan move on. Bila satu pergerakan berlaku, akan berlaku pergeseran. Ni hukum fizik tau, ni hukum fizik. Dalam hukum fizik, sesuatu yang bergerak akan menghasilkan pergeseran. So apabila berlaku pergeseran, akan berlakunya haba, kan? Kalau tidak diatasi haba itu, maka akan terbakarlah objek tu. Jadi kita nak pastikan bagaimana adanya pergerakan dan pergeseran tidak boleh dielakkan, dan bagaimana kita nak elakkan bahawa pergeseran itu menimbulkan haba yang kuat. Ini daripada konsep fizik. Dari konsep kemanusiaan, apabila kita sedang bergerak, contohnya kita seorang student kan, kita dalam usaha untuk mencapai kejayaan, untuk mendapat segulung ijazah. Kita pergi kelas, pasti ada konflik dengan kawan, tiba-tiba tak dapat balik, konflik dengan organisasi, dengan UMT, konflik dengan pensyarah. Jadi konflik itu tidak boleh dielakkan. Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa konflik yang terjadi itu memberi kebaikan kepada kedua belah pihak, win-win situation lah, ataupun memberi kepada sesuatu yang memberi orang kata konstruktif, yang membina. Jadi dia boleh daripada kecil, kan, konflik ni boleh jadi from the slightest and the greatest of things and complex. Daripada kecil hingga ke besar dan boleh menjadi kompleks. Kompleks macam-macam lah, terlalu banyak benda yang kita berfikir dalam satu masa. Okay, kalau kita tidak ada kemahiran, maka macam-macam boleh terjadi. Jadi kita lihat bahawa di Malaysia saja, ini dapatan ada satu kajian mengatakan bahawa 1.5 daripada 8 jam manusia ni akan berdepan dengan dealing with konflik. Bagaimana dia akan berdepan dengan konflik, macam mana nak menghadapi konflik. Jadi kita tengok pula apa yang dikatakan organizational konflik di organisasi. Maknanya organization conflict is a state of discord caused by the actual or perceived opposition of need, value and interest between formal authority and power of those individual and group affected. Okay. Maksudnya dia berlaku orang kata agreement ni, maksud disagreement tau. Dia berlaku ketidakpersetujuan lah, yang berpunca daripada minat yang bertentangan. Dalam organisasi lah. Contoh, A nak ni, B nak ni. Biasa value dan nilai dia dan satu, dan dia berkaitan dengan authority dan power lah biasanya. Authority dan power, iaitu kuasa, jawatan yang dia akan berlaku. Okay. Jadi there are dispute over how revenue should be divided and how long and hard people should work. There are jurisdictional disagreement among individual department and between union and management. Maksudnya berlakunya dalam bidang tugas, berlakunya konflik, dan biasanya yang berlaku di organisasinya apabila berlaku percanggahan, perselisihan, percakaran dalam bidang tugas. Bidang tugas tak jelas. Okey. Sama ada bidang tugas tak jelas, apa tidak melaksanakan bidang tugas yang diberikan tanggungjawab. Itu boleh menjadi berlaku juga konflik di organisasi. Jadi yang lebih bahaya lagi apabila dia wujudkan apa yang dipanggil sebagai subtle form, iaitu satu bentuk yang halus yang kita tak nampak, tapi dia boleh mewujudkan permusuhan, okey, persaingan yang tidak sihat, sikap dengki, personality clash, guys. Dan untuk mendapatkan benda-benda ini selalunya di organisasi biasanya berlaku benda-benda macam ni adalah untuk mendapatkan struggle of power or favor lah, untuk mendapat tempat ataupun kuasa, ataupun mendapat kenikmatan di tempat kerja. Contoh nak menaik gaji ke, ataupun nak mendapat perhatian pada bos. Itulah timbul kadang-kadang budaya kipas, macam ni banyak kita dengar budaya-budaya kipas. Adalah macam-macam kita dengar kan. Apa lagi? Sekarang tak bagi kipas kan, budaya aircon, macam-macam lah. Kipas bos. Jadi budaya ini wujud dan akan berlaku konflik. Dan paling bahaya adalah wujudnya subtle form tadi itulah. Subtle form ni adalah pemusuhan. Dan kalau yang lebih bahaya lagi, kalau ikutkan budaya-budaya kita, ada yang hantar makhluk-makhluk halus kan. Hantar jin ke, syaitan ke, macam-macam. Hantar santau ke, sentek ke, macam-macam lah. Supaya dia punya pihak musuh itu, benda yang disaing tu, yang subjek yang menjadi persaingan kepada itu, mendapat satu bala petaka kan. Supaya tak ada lagi wujud, tidak wujud lagi persaingan. Tapi sebenarnya, kalau kita faham bahawa musuh kita tu adalah orang yang sebenarnya boleh membantu kita membangun tau. Bijak pandai kan, bijak pandai ni katakan kalau kita nak berubah, kita kena tahu apa kelemahan kita. Tetapi manusia ni dia tidak akan kenal kelemahan dia melalui lima individu ni.
Jadi counsel kena kira kita pun manusia kan. Jadi bila kita manusia, kita juga akan berdepan dengan isu-isu macam ni. Kita dapat elak. Sebab kita juga manusia. Kita pun konflik dengan kawan kita. Kawan kita tu pun counselor, kita pun counselor. Bergaduh, bergaduh juga, clash kan. Okey, ustaz dengan ustaz pun bergaduh. Bukan bergaduh lah, clash lah, disagreement lah, perselisihan berlaku Jadi bila kita nak menjadi seorang yang individu yang orang kata nak menujulah kepada kesempurnaan itu. Perkara pertama adalah kita kena tahu kelemahan kita. Kelemahan kita. Dan kadang-kadang manusia, kenapa dia tak nak berubah? Sebab dia tak tahu yang itu adalah kelemahan dia. Jadi individu ini perlu berjumpa kepada 5 orang ini. 5 individu ni. Pertama sekali, individu tu, kalau dia ada guru, dia kena tanya guru dia. Guru dia lah. Jurulatih dia ke, kalau dia renang, jurulatih. Kalau dia bola, coach lah. Jadi orang yang mendidik dia. Sebab orang yang mendidik ni, selalu guru ni dia akan lihat apa kekuatan yang ada pada anak buah dia dan kelemahan dia. Sebab dia nak perbaiki. Dan itu memang tugas guru. Jadi kalau ada guru, tanya. Apa kelemahan saya boleh perbaiki? Sebab dia nampak. Kadang-kadang kita tak nampak. Hidung kita ni yang dekat dengan kita, kita tak akan nampak. Yang nampak orang lain. Okey, tapi tak semua orang nak tengok hidung kita. Apa kejadahnya dia nak tengok hidung kita. Jadi kita tanya guru kita. So yang pertama sekali, kita tanya guru kita. Apa kelemahan kita? Sebab kadang-kadang konflik ni berlaku apabila kita terlalu rigid dengan kita punya pemikiran dan kita rasa pemikiran kita betul. Ini salah satu konflik yang berlaku di organisasi. Apabila dia merasakan dia betul. Yang orang lagi satu pun kata dia betul. Betul-betul gaduh. Lepas tu apa-apa pun tak dapat. Itu sebab istilah kita menang jadi abu, kalah jadi apa? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Maksud dua-dua pun tak ada makna kan? Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Jadi kita tak nak benda ni berlaku dalam organisasi. Tapi konflik tu tidak boleh dielakkan. Dan konflik itu kita nak bawa dia kepada kebaikan. Tapi macam mana? Kita kena kenal dulu kelemahan kita. Okey, untuk kita pergi pada organisasi, perkara penting adalah kita kenal dulu kelemahan kita. As a counselor, as a human being. Pertama, untuk mengenali kita kelemahan kita, kita boleh tanya pandangan guru kita. Guru kita. Biasa ikhlas. Yang kedua, orang yang berhikmah, orang yang diberi ilmu. Contohnya tanyalah kaunselor. Itu penting kaunselor. Dia belajar tentang bidang. Sebab dia bima ahli dalam psikologi, dia kaji tentang manusia. Jadi, dia start cakap je. Orang tu cakap dengan kita dah dapat tangkap. Oh, dia ni macam ni, macam ni. Kita dah dapat. Jadi, kaunselor ni adalah orang yang dikatakan kategori yang kedua ni. Orang yang mempunyai hikmah. Hikmah iaitu orang yang ahli belajar tentang psikologi ni. Tentang ilmu kejiwaan ni. Jadi, kita boleh rujuk juga kaunselor. Okey. Dan yang ketiga, kita boleh rujuk orang yang sayang pada kita. Ni orang yang sayang pada kita. Siapa orang yang sayang pada kita? Ibu kita ke? Isteri kita ke? Anak kita ke? Sesiapa yang sayang pada kita. Sayang pada kita, biasa dia akan beritahu kelemahan kita dengan jujur. Dia bukan nak condemn kita ke tak. Dia biasa akan beritahu kelemahan kita. Yang keempat adalah sahabat kita. Sahabat ni adalah orang yang rapat dengan kita. Susah senang bersama kita. Dia susah senang. Dia ada kawan, ada kawan, ada sahabat. Kawan ni kita boleh berkawan dengan dia, tapi sahabat ni adalah orang yang bukan saja senang dengan kita, kawan ketawa, tapi juga kawan menangis. Dan dia bersama-sama kita. Yang ni memang susah nak dapat. Susah nak dapat. Tapi kalau ada, boleh tanya dia. Apa kelemahan aku ya? Dia tanya, kau ni tak ada apa-apa, okey. Tapi kau punya ketiak busuk sikit lah. Kalau cakap bila kau angkat tu memang busuk lah. Kalau dia cakap tu betul lah tu. Sebab biasa sahabat ni, dia punya fitrah adalah untuk menyokong kita. Sebab dia akan bersama kita. Dia akan menyokong kita. Tiba dia tanyakan ketiak busuk kan. Ketiak tu ada bau masyam lah. Masyam kan. Kena dengar tu. Mungkin betul. Jadi kita kena dengar juga. Lepas tu kadang-kadang mulut berbau kan. Jadi kadang-kadang ada setengah orang dia tekak sakit kan. Jadi tekak sakit. Jadi kadang-kadang tekak sakit kan. Dia macam ada bersedurkan cakap busuk. Orang lain tak akan tegur. Kawan biasa tak akan tegur. Okay, sebab dia kawan hi-hi bye-bye. Hi-hi bye-bye. Tapi sahabat ni duduk bersama ni. Nak duduk sama-sama, makan sama-sama kan. Kalau nak pergi makan kena panggil. Lepas tu nak pergi bandar pun sama-sama. Jadi memang sama-sama. Nak kawat sama-sama. Jadi dia terpaksa bagi tahu. Kau kalau cakap kan mulut kau agak berbau lah kan. Lepas tu macam ada sembuh-sembuh lah. Macam hujan lah. Ada hujan lah. Apa kita dengar. Sebab bahasa sahabat kita ni, dia memang tegur secara ikhlas. Cikgu ada sahabat macam ni jadi dia tegur. Dia berani tegur kan. Jadi kita tengok betul juga kadang-kadang fikir kan. Kadang kita tak sedar. Dan yang kelima, orang yang boleh tegur kita adalah musuh kita. Sebab musuh kita ni siang malam dia cari kesalahan kita. Dia nak tengok, dia perhati kita apa yang kita boleh buat. Jadi kita juga boleh belajar daripada musuh. Kamu tengok
seseorang yang hebat dia akan dapat musuh yang hebat juga. Kalau kamu tengok yang baru-baru ni kan, di Palestin kan berlaku kan di Gaza kan, kita kan tengok Yahudi perang Gaza kan, dia mula-mula tak nak buat gencatan senjata itu sifat orang Yahudi itu sifat negara Israel. Bila dia rasa dia boleh kalah kan, dia tak naklah buat gencatan senjata, dia tembak-tembak. Bila tengok kan Palestin dah dapat serang dia punya tempat-tempat strategik, baru dia isytiharkan gencatan senjata. So bila kata gencatan senjata tu sebenarnya dia dah bibit-bibit kekalahan tu sudah ada. Jadi dia takut. Ini memang strategi dia. Jadi kamu lihat orang Yahudi ni bijak tau. Orang Palestin pun bijak juga. Dia pun bijak juga. Jadi kan memang kita dikurniakan dengan musuh yang sama kuat dengan kita sebenarnya. Kalau kita tengok budak-budak baling batu dekat kereta kebal. Awak jangan ingat budak tu bodoh tau. Jangan ingat budak tu bodoh. Budak tu baling batu sebenarnya dia nak baling dekat serombong. Serombong yang tempat kereta kebal tu keluar kampung. Bila batu masuk ke dalam tu, bila dia tekan untuk meletup, tersekat, jadi berem tu meletupkan sekali kereta kebal tu. Tengok budak. Lepas tu tengok kan kenapa dia tutup muka. Lepas tu kenapa dia baling macam tu. Sebab kalau dia baling macam tu, biasa kalau dia baling pusing-pusing-pusing, sak dia kena. Memang betul-betul kena. Tapi masa kena tu tak adalah tunjuk kamera kan. Dia tunjuk kita lemah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok atas hidup macam mana Brigade Al-Qassam dia boleh menyerang. Dia orang takut sebab dia tahu Brigade Al-Qassam dia boleh masuk dalam tanah. Tiba-tiba keluar. Lari tu tentera. Mereka sangat takut. Jadi tengok kekuatan yang ada pada Yahudi, Allah hantar juga. Apa orang kata, kita tengok musuh juga hebat. Musuh juga hebat. Jadi kita boleh belajar daripada musuh kita. Jadi mungkin Palestin pun belajar dengan orang Yahudi. Macam mana teknik-teknik peperangan. Dia boleh buat roket. Dia pun belajar juga. Jadi begitulah. Jadi kita kena belajar. 5 orang yang boleh menegur kita dalam kita menghadapi konflik. Sebab kita kadang-kadang dalam konflik ni kita jangan rasa sentiasa kita betul. Bila kita rasa begini, ini adalah satu punca yang menyebabkan kadang-kadang konflik itu berakhir dengan kesudahan yang tidak baik. Kita nak apa yang terjadi pada kita, ujian yang terjadi pada kita, cabaran yang jadi pada kita, dia berkesudahan dengan kebaikan. Itu kita nak lah. Dan kita nak bawa, nak bantu organisasi. Kita nak bantu organisasi pun begitu. Okey. Kita tengok ada pendapat-pendapat pendapat-pendapat berkaitan dengan konflik di organisasi ni. Pertama sekali kita lihat pendapat awal yang dipanggil sebagai pandangan tradisional. Okey, dia kata konflik ni adalah one school of thought say that conflict must be avoided as it's a reflex mal-affection with the group. Apa maksud dia? Dia kata kan konflik ni kan kena dielakkan sebab dia akan menggambarkan tindakan jahat kepada suatu kumpulan tu. Kalau kumpulan tu menimbulkan konflik, kumpulan tu jahat. Perlu dielakkan untuk mendapat status kita jahat. Macam tu. Jadi ini pendapat the school of thought pada traditional punya view. And then dia kata conflict is viewed negatively and is associated with violence and destruction. Jadi dia kata konflik ini ada sesuatu yang negatif. Dia akan membawa kepada kemusnahan, kezaliman, kehancuran. Itu yang difaham tentang konflik. Jadi dikatakan bahawa konflik is a result of poor communication and lack of trust between people. Jadi bila berlakunya konflik ni akan wujudnya komunikasi yang lemah. Okay? Dan akan menghilangkan kepercayaan antara manusia itu. Jadi kalau boleh, tradisional punya pendapat, jangan buat konflik lah. Seboleh-boleh elakkan konflik. Seboleh-bolehnya elakkan konflik lah. And then kita tengok di human relationship or contemporary view lah. Yang ini view yang bersifat contemporary pula. Dia mengata konflik is a natural occurrence in all group. Dia kata memang konflik ini adalah sesuatu yang semula jadi kepada semua kumpulan dan memang tidak boleh dielakkan. Okay. The human relation school accept conflict. Jadi mereka yang dalam human relation ni school ni maksudnya pemikiran atau fahaman kena menerima konflik. Jadi it's a belief that conflict may benefit a group performance. Dan Robbins pada 2005 mengatakan bahawa dengan adanya konflik ini kadang-kadang dia boleh mempertingkatkan performance. Itu dia maksudnya. Nanti kita akan pergi satu persatu. Macam mana konflik yang dulunya disuruhkan jangan buat konflik ni. Kalau boleh elak. Dia akan memberi kehancuran, kezaliman dan macam-macam lah dia cakap. Timbul pula satu budaya yang bersifat contemporary. Dia mengatakan konflik ini boleh juga memberi benefit untuk performance, group performance. Untuk prestasi kumpulan, konflik ni bagus. Okay. Kita tengok pula ada satu kelompok yang lain yang dipanggil interactionist view. Pandangan
interactionist. Mereka mengatakan bahawa konflik ini not only positive force but it's also necessary for individual to perform effectively. Dia tidak semestinya suatu force, tekanan yang positif. Tetapi dengan tekanan tu kadang-kadang perlu untuk membuatkan manusia ini bertindak atau perform lah, dia dapat berinteraksi, membuat productivity tu dengan lebih berkesan. Jadi resolving conflict means challenging normal process and procedure in effort improve individual productivity and introduce innovative system. Maknanya lagi, kalau kita tak ada konflik ni, manusia ni akan biasa bekerja macam biasa tau. Dia kerja macam biasa, dia macam sebab apa dia duduk dalam zon selesa, sebab tak ada konflik. Jadi dia tidak akan meningkatkan produktiviti dan inovatif pekerja tersebut. Sebab apa? Tidak, dia duduk dalam zon selesa. Duduk dalam selesa kan. Jadi conflict is necessary to perform effectively but not all conflict are good. Maksudnya dekat sini, konflik ini perlu untuk kita nak bagi kita perform tu effectively lah. Maksudnya perform tu lebih berkesan. Tapi tidak semua konflik itu adalah baik. Itu pendapat yang terkini lah. Terkini berkaitan dengan konflik. Okay. Jadi kita tengok dulu ada konflik dikatakan sebagai intrapersonal konflik. Intra ni masuk dalaman kita And then interpersonal konflik. Interpersonal ni antara orang lah A dan B. Kalau intra, A dan A, dalaman dia. Yang ketiga, intergroup konflik. Ini yang biasa yang berlaku di dalam organisasi. Okey. Jadi kita tengok apa yang dikatakan dengan intrapersonal. Jadi kalau kita nak faham, intrapersonal ni adalah suatu konflik yang berlaku dalam diri kita. Melibatkan pemikiran kita, nilai kita, bertentangan nilai dengan diri kita, antara diri kita. Kita bercakap dengan diri kita. Ini banyak berlaku. Dan biasanya dia berlaku apabila konflik berlaku untuk menentukan hala tuju hidup. Hala tuju hidup. Kalau di organisasi biasanya berlaku dalam hala tuju hidup. Okey. Dia boleh terjadi 3 jenis. Satu, approach konflik. Apa maksudnya? Konflik dekat-mendekat. Ataupun dekat mendekati. Konflik ni berlaku dekat mendekati apabila kita terpaksa membuat keputusan yang mana dua-dua tu terbaik. Contoh dalam perkahwinan, ada 2 orang nak pinang kita. Seorang datang daripada program reality Imam Muda, satu lagi pencetus rumah. Mana kita nak pilih? Dua-dua positif kan? Tapi kalau dalam organisasi ni, kita boleh katakan, choosing between promotion in the organisation or a new job with another firm. Sama ada kita nak terima kenaikan pangkat ataupun bekerja dengan syarikat yang juga establish. Jadi dia perlu buat keputusan. Jadi keputusan ni dia dipanggil sebagai positif-positif. Jadi dekat mendekati. Jadi kita nak buat. Jadi kita berlaku dilema. Maka dia cakap itu sebagai approach konflik. Okay? Approach konflik. Konflik dekat mendekat. Okay, yang kedua adalah avoidant konflik. Konflik yang jauh menjauhi ni. Ni dua-dua benda negatif, kita kena buat keputusan. Tapi dua-dua tak suka. Contohnya, to make a choice between accepting a job transfer to another town or have a employment terminated. Sama ada kita menerima kerja yang memang kita tak sukalah kerja tu ataupun kena terminate. Ini yang berlakulah kebanyakan pada fasa COVID ni. Sama ada awak nak terima gaji separuh gaji ataupun awak diberhentikan kerja. Jadi benda ni negatif-negatif. Jadi amat sukar. Tapi kita kena pilih antara satu. Yang ni kita panggil conflict avoidance. Avoidance conflict. Okay. And then yang terakhir sekali dipanggil sebagai approach avoidant conflict. Maknanya dekat menjauhi konflik. Ada suatu benda yang kita lihat sebagai positif dan negatif. Ni positif dan negatif. Sepatutnya senang. Tapi apa dalam situasi ni macam mana yang berlaku? Okay, contoh. For example accepting or not accepting a job with a higher pay dapat gaji yang tinggi. But with increased responsibility that demand a lot of personal time. Maksudnya dia terima satu jawatan, contoh daripada pekerja biasa naik pangkat jadi penyelia. Okey, tapi ada benda yang negatif bila naik pangkat, iaitu dia kena ada bebanan tugas kerja. Dan dia terpaksa menggadaikan dia punya personal time tu. Itu maksudnya konflik dekat menjauhi. Okey. Okey, kita bincang sikit.
Okey, kita tanya sikit, mungkin sahabat-sahabat pernah berhadapan dengan ni. Okey, kita dengar daripada Mudrika. Mudrika ada di talian? Ada. Okey, Mudrika, pernah tak mengalami konflik positif-positif atau dekat mendekati ni dalam hidup? Pernah Okey, boleh tak ceritakan situasi ni macam mana? masa fonsi kot. Masa Mm-mm. nak pilih sambung untuk teruskan fonsi ataupun nak sambung nak pilih diploma dekat poli. Masa Kan? tu sebab Okay, yang ni nampaknya konflik dekat mendekati konflik lah. Banyak approach konflik. Maknanya dua benda yang baik tapi kita kena buat keputusan konflik. Itu salah satu contoh. Okey, terima kasih Mudrika. Okey, sama. kita dengar daripada Hidayah Razak. Hidayah ada di talian, Hidayah Razak? Ada cikgu. Okey, Hidayah, pernah tak mengalami konflik dekat mendekati ni? Pernah Macam mana? pernah tak dengar ke? Okey, cuba Hidayah ceritakan sikit pengalaman Hidayah berhadapan dengan konflik tersebut. Boleh ceritakan situasi sikit? Sama juga dengan Mudrika tadi. Saya pernah kena pilih antara untuk sambung diploma dengan fonsi. Jadi awak pilih mana? Saya pergi fonsi. Form 6 lah. Apa yang menyebabkan awak memilih Form 6 berbanding dengan diploma? Sebab saya banyak macam orang sekeliling saya, cikgu-cikgu semua diorang suggest saya untuk masuk fonsi. Lepas tu lagi sebab abang saya pun daripada fonsi and sebab itulah saya ramai yang suggest saya untuk masuk fonsi. Lagipun saya pun tengok macam banyak kebaikan bila kita masuk fonsi daripada diploma. Okay. Sebab Hidayah tak jumpa cikgu. Kalau Hidayah jumpa cikgu, cikgu akan pengaruhi awak ambil diploma. Diploma. Sebab tapi tengok kepada matlamat. Sebab matlamat sebab apa dia tengok persekitaran dia. Persekitaran dia dan maklumat yang diterima tu. Dia boleh mempengaruhi seseorang membuat keputusan lah. Itu satu contoh lah. Okey. Kita pergi kepada Fidaus. Fidaus Zamri ada di talian? Ada. Fidaus ada di talian? Baik Fidaus. Ada. Fidaus pernah tak mengalami konflik jauh menjauhi? Avoidant konflik. Menjauh. Maksudnya dua-dua benda tak suka tapi perlu juga buat keputusan. Cakap tak pernah Pernah tak rasanya. Fidaus? Contohlah nak masuk kelas Puan Rosita ke nak masuk kelas Cik Radi. Dua-dua tak suka. Pernah tak menghadapi situasi macam tu? Tak pernah. Tapi tak ada pilihan. Tak pernah Rasanya tak ambil pernah. lah. Sebab kalau bab pilih kelas tu pun ikut suka nak ambil mana pun. Tak fikir pun. Kalau konflik push avoidant? Ni pernah. Ni banyak kali. Okay, cuba ceritakan situasi Fidaus. Macam mana Fidaus hadapi? Antaranya Contoh. kalau macam contoh nak main Terengganu ni lah. Main belajar Terengganu ni bukan saya nak sangat pun. Saya dah tolak dah awal tu. Tapi dia macam ayah kan. Sebab saya fikir nak cari yang saya minat. Tapi dia fikir anak pertama yang dapat U. So saya ambil juga walaupun saya tak mau. Tuan cara approach and avoidant lah. Ya. Okay. Okay, itu salah satu konflik di mana approach avoidant. Maknanya dia suka tapi pada masa sama tak suka. Yang ni macam Fidaus punya dia tak suka tapi dia kena juga buat keputusan tu sebab dia sebab dia dikatakan anak pertama yang masuk universiti. Yang tu dikatakan sebagai approach. Avoidant dia cuba nak lari daripada kalau boleh daripada Terengganu tapi terpaksa juga sebab dia dapat pilihan tu. Jadi itu pun juga merupakan konflik. Okay, kita tanya lagi sahabat-sahabat kita. Siapa nak berkongsi lagi silakan kalau ada nak berkongsi. Silakan kalau ada yang nak berkongsi.
Okey, siapa tu? Silakan. Saya kawan siapa? Midi. Zulhamidi, silakan Zulhamidi. Saya nak kongsi yang ni kot, avoidant. Okey, silakan. Yang maksud konflik yang jauh menjauh je kan. Saya ada Ha, ha. satu pengalaman waktu habis form 5 saya pergi kerja di pasar raya. Lepas tu ditempatkan di department storage. Okey. Okey, kalau tengok kawasan storage tu memang culture ataupun budaya kerja kat situ macam tak best sangat. Lepas tu saya dipaksa untuk diberi pilihan untuk tukar department bahagian receiving, terima barang. Ha. So apa yang tak sukanya sebab storage suasana kerja tak best. Dan kalau bahagian receiving masuk kerja awal pukul 5 pagi. Itu yang macam nak tak nak saya kena pilih juga antara dua tu. So saya pilih untuk bangun awal pagi. Maknanya betul itu konflik yang dua-dua tak suka tapi kena buat juga pilihan kan. Itu sebab dalam hidup kita ni kan kita tidak lari daripada membuat keputusan. Kita terpaksa buat keputusan sebab keputusan itulah yang menentukan kehidupan Okey. So siapa lagi? Itu satu perkongsian. Ada lagi sahabat-sahabat kita nak bagi kita kalau lebih faham lagi kita boleh tengok kongsi perkongsian. Elvis tadi ketawakan Elvis Majikun. Elvis? Ya, saya je. Elvis ada pengalaman berhadapan dengan konflik dalaman intrapersonal? Intrapersonal. Kalau saya mungkin ini kok approach. Dulu macam time dah lepas SPM tu ingat nak ambil SPA. Okey. Lepas tu masa tu dapat mula-mula ambil UPU tu tak dapat lagi. Lepas tu macam minta rayuan. So masa tu SPA dah dapat, tinggal nak pergi interview ke apa ke. Bila fikir balik macam dua-dua benda tu, UPU tu dah dapat yang kat Terengganu punya. Dan SPA 8 pun dah dapat untuk pergi temu juga. So macam kat situ dua-dua win situation sebab kalau SPA kan macam dah dapat kerja, dapat gaji. Dan kalau macam yang UPU ni pun jauh tapi memang dah minat untuk ambil degree. So macam terpaksa ambil degree je lah. Dan UPU tu dia baikkan macam tu. Okay. Itu antara satu konflik lah Jadi bila kita berhadapan dengan konflik ni, kita terpaksa melihat daripada jangka panjang sikit lah Cikgu pun pernah dulu masa cikgu kerja di medical online, dia syarikat swasta lah tapi dia banyak anak syarikat. Lepas tu syarikat tu nak bawa cikgu untuk jadi pembantu perubatan tapi diploma diploma di Mahsar University. Okey, tiba-tiba dapat tawaran degree tapi guna duit sendiri di universiti di KUSTEM lah, masa tu di KUSTEM. Jadi pertentangan antara diploma tapi dalam bidang perubatan pembantu perubatan. Tapi cikgu dah ada diploma, masa tu dah ada diploma psikologi kan. Perubatan dah sama ada degree. Jadi bila berbincang-bincang, bila berfikir-fikir, hanya cikgu mengambil tapi benda tu positif lah, avoidant. Apa maksudnya? Push. Jadi kita terpaksa juga berkeputusan. Jadi keputusan cikgu pada ketika itu adalah untuk memilih menyambung degree. Tapi tak dapat sponsor lah, tapi dapatlah PTPTN PTPTN. Jadi itu selalu berlaku dalam hidup kita lah. Jadi ini juga boleh berlaku juga kepada pekerja. Okey, jadi kita teruskan sikit lagi slide kita. Okey, kita dah tengok kepada inter. Kita pergi pula kepada interpersonal. Interpersonal conflict refer to the manifestation of incompatibility, inconsistent or disagreement between two or more interacting individual. Maksudnya dia berlaku antara seorang dan individu lah, sama ada seorang atau lebih ramai individu. Maknanya kita dengan individu lain. Okay, berlakunya tidak konsisten lah. Berlakunya tidak konsisten. Maknanya ketidaksesuaian
Sesuai kita berhadapan dengan satu lagi pihak. Dia clash lah, senang perkataan dia clash. Clash dari segi apa? Dari segi nilai, dari segi kepercayaan, dari segi minat. It usually occur between peer or between superior and subordinate, antara orang majikan dan juga orang bawahan, atau antara individu. Atau juga boleh terjadi interpersonal relationship, perhubungan dalam peribadi, boleh berlaku. Boleh jadi antara individu dengan individu. Individu-individu dan banyak berlaku di organisasi. Example, kita nak bersaing untuk mendapatkan perhatian bos, untuk kenaikan pangkat, promotion, kenaikan pangkat, untuk merebut wanita, untuk mendapat kekayaan. Macam-macam lah, untuk mendapatkan sumber lah. Jadi kenapa manusia itu bersaing? Kerana kita kekurangan dan mempunyai sumber yang terhad. Nampak? Contoh kalau di China kan, kita tengok kan, dia train masyarakat dia supaya berusaha sungguh-sungguh. Sebab China ni ramai tau rakyat dia. Jadi kalau katakan dia tak betul-betul struggle hidup dia, dia tak ada macam nilai tambah dalam diri dia, dia akan ketinggalan. Jadi dia train diri dia train anak dia supaya kau mesti menjadi orang yang hebat. Kalau kau tak jadi orang hebat, kau akan ketinggalan. Sebab dunia ni penuh persaingan, kerja pun terhad. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita lihat bahawa kadang-kadang persaingan ini membuatkan seseorang itu kuat. Dan kenapa berlakunya persaingan? Sebab sumber tu kita kurang. Contoh kalau akan naikkan pangkat, nanti kamu keluar kan, bila kamu keluar cari kerja kan. Bila keluar ni banyak graduat. Graduat mungkin 200,000. Setiap tahun 200,000 lah dalam purata. 200,000 graduat. Ijazah sarjana muda tau. Bukan master, bukan PhD. Tapi graduate universiti dalam degree ataupun bachelor punya sijil, certificate tu lebih kurang 200,000. Kalau kita as a counselor dalam bidang kita mungkin ada 25,000 kan, 25,000 ataupun 20,000 dia punya graduate di antara 28 universiti. Tapi jawatan tak banyak. Jadi perlu bersaing. Jadi persaingan tu antara individu-individu ni kadang-kadang boleh membuat konflik. Okay? Sebab masing-masing untuk merebut sesuatu benda yang terhad. Kalau individu dan grup bagaimana? It's happen when individual want to fulfill the wishes of salvation, love and desire to the group. Maknanya dia nak dapatkan pengiktirafan, perlindungan, keselamatan daripada kumpulan tertentu. Contohnya dalam jabatan kan. Dalam jabatan berlaku konflik sebab nak dapatkan, orang kata penghargaan, nak dapatkan pengiktirafan pun boleh berlaku konflik tanpa kita sedari dah. Jadi apply when individual effort the preference take precedence until they are in a breach the group norm. Dan dia boleh berlaku apabila seseorang itu untuk mendapatkan keinginan tetapi dia boleh breach tau. Breach ni maksudnya dia melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh kumpulan. Contohnya untuk mendapatkan perhatian daripada kawan-kawan, dia memfitnah orang lain. Contohnya dia buat macam sakit ke, dia kata dia ada penyakit. Sebab apa dia nak dapatkan perhatian, nak mendapatkan orang kata attention seeker daripada group. Jadi dia buat benda-benda yang melanggar norm. Jadi benda itu boleh menyebabkan kita katakan sebagai breach the group norm untuk mendapatkan perhatian. Itu salah satu konflik yang boleh berlaku lah. Dan dia merasakan juga, boleh juga kadang-kadang individu tu merasakan group unable to fulfill its interest. Ataupun dia rasa group tu, kumpulan itu tidak dapat memberi kepuasan pada dia. Contohnya dalam meeting, dia nak bawa satu gagasan, tapi dia punya pendapat tidak diterima. Jadi juga wujud juga interpersonal individu lawan group atau kumpulan tertentu. Sebab apa idea yang dibawa tu tak diterima. Idea yang dibawa tu tak diterima, maka diterima oleh kumpulan tersebut, maka boleh terjadinya konflik tersebut. Okey, macam contoh target lah, macam contoh kita juga individu dengan grup lah. Contohnya pelajar boleh berkonflik dengan contohnya jabatan psikologi dan kaunseling. Jadi jabatan menetapkan bahawa pelajar perlu mengambilkan jam kredit begini-begini. Sesi lah, contoh 200 sesi kena buat. Tapi individu tak dapat nak accomplish atau fulfill target tu. Jadi akan berlakulah konflik tu dengan grup. Dia tak konflik dengan cikgu tau. Sebab cikgu yang membuat keputusan tu adalah jabatan. Jadi dia akan konflik dengan jabatan. Walaupun penyelia, contoh dia penyelia cikgu. Okey, dia student bawah supervise cikgu. Dia cakap awak kena target ni kena capai. 200 jam kredit untuk sesi kaunseling individu dan juga kelompok. Kamu kena capai. Tapi dia tak capai. Jadi dia tidak berkonflik dengan cikgu. Tapi dia berkonflik dengan jabatan kerana jabatan yang membuat keputusan itu. Itu maksud dia. Maksudnya dengan kumpulan.
Okey. Dia boleh berlaku antara intergroup konflik ni, maksudnya yang ni lebih yang ni lebih luas lah yang ni lebih luas intergroup ni. Okey, intergroup konflik ni dia berlaku antara department dengan department. Okey. Dia biasanya macam kita nak menyelaraskan tugas lah masa kita nak menyelaraskan tugas ni, okey, dia berlaku orang kata apa? Dia berlaku lah macam ada konflik kat situ. Okey, kita tengok sikit nota dia. Okey, intergroup conflict can arise between group different level in the organisation hierarchy Dia boleh berlaku di antara department dengan department, jabatan dengan jabatan. Dulu masa cikgu kerja di MRSM kan kita ada banyak jabatan. Ada jabatan bahasa, jabatan sains, jabatan matematik kan. Jabatan sejarah. Okey, kalau kita tengok kan jabatan bahasa ni selalu dia tak berapa baik dengan jabatan sains ni. Tak tahulah kenapa kan. Ada je tak kena kan. Jadi cikgu masuk kan kita tengok masam je muka sebelah sini. Kalau dulu pejabat cikgu kat bawah. Wing kanan ni jabatan bahasa dan jabatan sains sosial. Sejarah semua, geografi semua, kemiah hidup masuk dalam jabatan sains sosial lah. Lepas tu saja sana, kat sebelah sana kita melintas jabatan sains dengan jabatan matematik kan. Macam gaduh tau, tak tahu apa sebab lah kan. Cikgu tak tahu punca dia. Bila masuk kan tak bertegur kan. Tak tahu je ikut kan. Ada satu laluan kat tengah wing tu, jalan kan. Kadang-kadang tak pergi pun kat wing sana. Pada kelas kan ada turun balik naik. Sebab apa berlaku macam clash lah. Biasanya clash daripada pembagian tugas. Kadang-kadang mereka berebut dari segi kelas, nak buat kelas kan tambahan tapi kelas ni ambil, lepas tu tak. Jadi kita kena koordinasi. Kaunselor ni perlu jadi orang tengah. Macam mana kita nak mengharmonikan balik antara jabatan ni. Sebab kalau tak harmoni jabatan ni, susah kita nak buat kerja. Kaunselor susah nak buat kerja. Kan? Tak nak bergabung. Kalau kita kata tugas ni AJK 1 daripada jabatan bahasa, AJK 2 dari jabatan matematik. Nanti kerja tak jalan sebab masing-masing tak nak buat kerja. Itu boleh berlaku Boleh berlaku antara jabatan. Okey, boleh juga berlaku macam antara jabatan dengan pihak atasan. Contohnya kalau berlaku pick up macam apa orang kata apa? Mogok kan. Dia mogok pun berlaku. Dia akan tunjukkan mogok kepada ketua dia ataupun dia mogok kepada bos dia kan. Yang ini adalah satu puak yang kita panggil satu kumpulan lembaga pengarah. Yang ini satu kumpulan pekerja. Jadi hak pekerja dengan hak lembaga pengarah tu bertentang, clash. Boleh juga berlaku group. Dan dia biasanya berkaitan dengan tugas. Tugas dan kerja lah kalau intergroup ni. Okey. Intergroup juga boleh berlaku dari segi institutional konflik lah. Konflik institusi. Yang ni biasa berlaku. Ini biasa berlaku apabila berlaku koordinat tugas lah. Dia berlaku apabila nak menyelaraskan tugas. Okey. Ini terjadi apabila organisasi terlalu banyak jabatan tau. Terlalu banyak jabatan. Contoh kalau kata kat universiti kan. Dia terlalu banyak jabatan. Banyaklah fakulti, banyak institusi. Jadi masa kita koordinat tugas ni, kadang-kadang kita tak jelas. Okey, ini tugas siapa? Contoh kalau di jabatan kita kan, for PAPS ni kan. Kadang-kadang untuk promosi bahagian master ni kita tahu siapa yang nak promosi. Jabatan perusahaan akademik ke, kita yang nak promosi. Jadi boleh juga berlaku apabila keselarasan tugas itu tidak lengkap. Terlalu banyak. Okey, lepas tu konflik antara bajet kan. Kadang-kadang ada orang dapat bajet sikit, ada orang dapat bajet banyak. Okey, benda-benda ni boleh boleh menyebabkan konflik. Contoh masa allocate bajet. Kenapa fakulti kita dapat bajet sikit? Fakulti sana dapat bajet banyak. Jadi ini menimbulkan ketidakpuashatian. Lepas tu contoh lagi yang berlaku kalau macam nak kita bagi pengiktirafan. Contohnya kalau kata kat kita ni banyak jabatan. Contohnya dalam high awal pelajar kan. Kita bawah high awal pelajar tu banyak jabatan. Ada jabatan pengangkutan, ada jabatan pembangunan bakat. Bila kita nak bagi reward kan, kita nak bagi reward ataupun penghargaan kepada staff. Jadi staff ada macam tak puas hati. Staff bahagian agama je banyak dapat reward. Kita ni yang bagi pemandu tak dapat reward. Jadi benda-benda ni sebenarnya boleh mewujudkan konflik tanpa kita sedari. Kita nak mengiktiraf. Kita nak mengiktiraf pekerja. Kita nak bagi pengiktirafan reward system. Tapi kadang-kadang reward system tu sendiri boleh menimbulkan konflik. Reward system tu sendiri pun boleh menimbulkan
konflik. Okey. Jadi ni emergency conflict usually informal, berlaku antara personal interest dan social interest lah. Organisasi individual have their own goal and values. Okey, yang ni berlaku kan apabila organisasi dan individu tapi dia punya matlamat yang berbeza. Contohnya organisasi itu ditubuhkan untuk mendapat kepentingan society. Tapi individu tu bekerja sebenarnya untuk mendapat kepentingan peribadi. Contohnya, minta maaf lah cikgu bagi contoh ni lah sebab contoh ni mudah faham. Contohnya penubuhan 1MDB kan. 1MDB ni dari segi organisasi kita nak bagi profit kepada kerajaan. Dengan ada 1MDB tu, syarikat itu dia akan memberi profit kepada kerajaan macam khazanah kan. Nak bagi profit. Tapi orang individu yang buat 1MDB tu dia mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan peribadi. Dia tidak bagi pun kepada kerajaan, malah mendatangkan kerugian kepada kerajaan. Ini boleh terjadi intergroup konflik antara individu dan organisasi. Organisasi yang lebih besar, kalau nak mudah faham. Jadi apa yang berlaku apakah sebab-sebab berlakunya konflik ni ada beberapa ada beberapa. Kalau di organisasi ni kita boleh lihat ada 6 ada 6 sebab. Okey. Okey, yang ini kita akan bincangkan besok besok, dan jangan lupa kumpulan 9 kumpulan 9 dan 10 besok akan buat presentation yang terakhir, dan nanti kita akan insya-Allah kita akan ada presenter group nanti cikgu akan bincang dengan Aiman siapa kumpulan pertama, siapa kumpulan kedua, siapa kumpulan ketiga untuk bentangkan group assignment. Group assignment. Yang ini pelajar boleh bincang nanti dengan Aiman. Sama ada nak gunakan kumpulan yang sama ataupun nak buat undian kembali. Itu mengikut kebijaksanaan. Okey, mengikut kebijaksanaan masing-masing. Okey, itu yang berlaku. Maknanya dalam konflik ni kita boleh lihat ada beberapa konflik. Pertama sekali ada intrapersonal, okey, interpersonal dan intergroup konflik. Okey, dan besok insya-Allah kita akan bentangkan atau bincang proses kita lihat apakah main cause apakah yang sebab-sebab utama boleh berlakunya konflik di organisasi dan macam mana proses konflik tu berlaku. Bagaimana konflik tu berlaku. Baik, setakat ni ada soalan tak? Silakan. Cikgu buka untuk soalan. Silakan kalau ada soalan. Cikgu saya nak tanya. Ya, sila. Contoh kalau sebuah organisasi, contoh kalau macam dia punya ketua ada isu dengan dia punya anak-anak buah ke, macam sekretariat dia ke, macam SU dia ke. So macam mana cara kita nak tu dia orang, sebab mungkin kita tengok dia dua-dua tu ada pandangan ataupun dia orang punya side masing-masing. So macam mana kita nak managekan dia? Okey, yang ni kita raikanlah soalan daripada Zulamidi ni. Cuma besok kita akan tengok bila kita berlaku konflik, kita nak tengok apa matlamat yang kita nak capai dalam satu konflik tu. Adakah kita nak mencapai satu matlamat yang menunjukkan aku benar kau salah, ataupun nak tunjukkan biar sama-sama dapat matlamat. Jadi bila berlaku konflik ni kita kena tengok kepada apakah matlamat yang hendak. Contoh kalau Zulamidi, apa matlamat Zulamidi? Kalau Setiausaha, apa terjadi Setiausaha yang dia matlamat nak capai. Cuma dalam konflik ni, apa pun berlaku konflik ni, pertama sekali yang perlu kita faham apakah punca konflik tu supaya kita dapat atasi. Okey, adakah konflik ini disebabkan prinsip ataupun disebabkan emosi. Tapi yang paling susah kita nak kawal ni emosi lah. Sebab dia rasa terasa dengan kita ke, atau sebab prinsip kita. Okey, untuk kita pergi lebih dalam ni insya-Allah besok kita akan bincang. Cuma untuk meraihkan soalan Zulamidi ni, apabila berlaku dengan konflik, bila kita tidak boleh berdepan secara bersemuka dengan dia kerana terdapatnya halangan, kita kena lantik orang ketiga. Dan orang ketiga ni adalah orang yang percaya dan neutral, supaya tidak menyebelahi mana-mana pihak. Kalau dia menyebelahi pada pihak, nanti lebih teruk, lagi teruk. Dia pun bawa orang dia. Jadi daripada
pengurusi dengan setiausaha, lepas tu pengurusi bawa AJK lain, dia bawa AJK, jadi dua gaduh. Jadi tak meriah lah. Jadi dalam situasi ini, kita berbincang dengan cara baik dengan menetapkan matlamat. Kita bincang apa matlamat kita sebenarnya. So matlamat kita sebenarnya nak beri kebaikan kepada Umi. Okey, aku ada matlamat macam ini, aku nak capai. Jadi kau punya pendapat macam mana? Kau punya pendapat macam ni. Okey, capai tak apa yang kau tak capai. Jadi kita kena berlapang dada. Tapi kalau tidak wujud berlapang dada tu, kelantik orang ketiga. Sebab konflik ni jangan berpanjangan. Sebab kalau berpanjangan dia akan memberi kesan yang buruk lah. Okey. Okey, besok kita akan dengan lebih lanjut lagi dengan lebih mendalam lagi insya-Allah. Okey, silakan ada lagi soalan? Silakan kalau ada lagi soalan. Okey, Muaz, ada soalan Muaz? Terambil. Okey, okey, lagi soalan? Silakan kalau ada. Okey, soalan apa-apalah berkaitan dengan subjek. Okey, Aiman ada talian Aiman? Ada cikgu. Okey Aiman, minggu depan kalau kita dah habis subjek ni, kita dah bincang sebab konflik ni tajuk kita terakhir Kalau kita dapat habiskan minggu ni, minggu depan mungkin kita boleh buat pembentangan untuk kumpulan pembentangan tu. Jadi bincang dengan kawan-kawan, dah bersedia ke belum? Sama ada kita nak ikut apa ni yang kita dah tetapkan tu, kumpulan 1, kumpulan 2 nak bentang ke? Dia pembentangan antara 10 hingga 15 minit lah. 10 minit pembentangan, 5 minit untuk sesi Q&A lah, soal jawab. Jadi Aiman bincang dengan kawan. Sama ada nak undi balik ataupun nak ikut yang tu. Okey, tengok suara majoriti lah. Jadi cikgu bagi orang kata budi bicara lah kepada Aiman dengan kawan-kawan. Sama ada nak gunakan yang nombor yang sama ataupun nak gunakan undi balik. Dan tengok majoriti lah. Mungkin ada yang tak setuju. Tengoklah macam mana kamu menghadapi konflik tu. Okey? Boleh Aiman jelas tak tu soalan tu? Jelas. So minggu depan lah. So hari minggu ni last kan hantar assignment kan? Betul, 10 hari bulan. So nanti nanti kumpulan boleh upload dalam e-learn dan juga pada masa yang sama bagi hard copy pada Aiman. Kalau ada rezeki cikgu akan ambil lah collect dekat Aiman sebab cikgu rasa cikgu lebih selesa tanda menggunakan tu, tapi e-learn pun kena juga sebab audit akan check Okey. So ada soalan lagi pelajar? Tak ada soalan cikgu. Tak ada So kalau tak ada mungkin kita akan berhenti setakat ni. So kita akan sambung besok pagi insya-Allah. Kalau tadi kita tangguhkan dulu dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.